hidup ni, walau siapa kita sekalipun, walau orang dah bagi tahu kita ahli syurga pun, tolong rendah diri pada orang. Minta doa dengan orang. Mungkin doa dia lebih makbul daripada kita. Lepas tu kadang-kadang imam duk doa. Saya minta maaf lah, saya rasa terkesan sikit, kadang-kadang tersentuh sikit. Ada orang, lepas imam bagi salam, dia terus bangun duduk kat belakang, dia doa seorang-seorang. Dia ingat doa dia makbul ke? Ada waktu tolonglah aminkan doa orang. Mungkin doa imam itu lebih makbul daripada doa kita. Dan mungkin ada orang yang mengaminkan di antara kiri dan kanan kita itu. Amin dia lebih apa? Lebih makbul daripada amin kita. Tapi ada orang tu subhanallah, mungkin wallah lah kita tak naklah kata dia sombong, tapi biasanya yalah, duduklah situ, doalah. Tak boleh nak doa tu atas kan. Jangan ya, kita kena minta doa. Jumpa anak kecil, adik tolong doakan akak ya, supaya Allah ampunkan dosa-dosa akak. Kita jumpa, apatah lagi kalau kita jumpa orang lama macam tuan-tuan ni kan, orang lama-lama. Tuan Haji tolong doa pada saya supaya Allah ampun dosa saya. Kita kena rasa orang jauh lebih mulia daripada kita. Yang lama ni jauh lebih baik daripada kita, sebab dia dulu baca Quran, dia dulu sujud pada Allah. Yang akak-akak yang lama-lama ni kan jauh lebih baik pada ustaz-ustaz yang ada ni. Betul. Ustaz yang ada ni bercakap aja lebih ni. Ni tak nak berhenti lagi. Pukul berapa nak berhenti ni? Baru pukul 10. Nak berhenti pukul 11, baru pukul 10. Tuan-tuan okey ke ni? Allah, tapi mengaji saya tak minat mengaji lama-lama. Nak habis dah ni. Allah, apatah lagi kalau dia kanak-kanak. Dosa dia jauh lebih sedikit daripada kita. Bahkan mungkin dia tak ada dosa lagi. Jumpa anak-anak kecil tu kan yang datang, jangan marah. Dia duduk bising kat belakang, anak kecil duduk bising. Diam. Tak kena. Gitu. Mau bising kat masjid. Baik dia lah umur tu dah sampai masjid. Kita umur berapa baru sampai masjid? Ya. Minta maaf lah cakap kan. Belagak dia baru pencin baru datang masjid. Tak marah kat budak kecil tu. Jangan. Adik datang sini sekejap. Tolong doa kat makcik ya supaya Allah ampun dosa makcik. Cakap amin ya, amin. Dia pun amin. Daripada marah kat dia, mari sekejap. Bagilah gula, bawalah gula-gula tu dalam poket tu. Dia jumpa anak-anak yang kecil, datang sini mai makcik nak bagi, tapi tolong doa kat pakcik ya. Ya supaya Allah ampunkan dosa pakcik. Pakcik dah tak lama dah nak pergi jumpa Allah. Daripada kita marah dia. Betul, dia pun ambil gula-gula, diamlah dia. Mesti dia tak bercakap dah ada gula-gula dalam mulut. Kan? Kita larang. Memang tak payah larang lah dia, memang dia. Sama-sama ada kawan, bagi 2 biji. Bawa berapa? 10. Agak-agak kawan dia ada. Bagi ni. Duduk kat ujung tu, jangan bising, ambil gula-gula. Bagi yang keras sikit biar lambat habis. Betul. Tapi orang lama dulu kan, dia psikologi dia tinggi kan. Jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Padahal dia tak bagi. Yalah nak letak kepala, nak letak muka, letak punggung pula dah. Dia kata dah bisul. Jangan makan ikan. Sebab apa? Cacing. Padahal ikan itu je yang ada. Betul, zaman dulu. Ingat lagi tak? Zaman sekarang tak ada dah. Semua senang. Okeylah, setakat tu dulu. Wajannah, satu syurga. Dan Allah bagi sedikit apa? Rasa kerairahan kepada ganjaran dari Allah, iaitu syurga. Arduha, dia punya luasnya as-samawat, 7 petala langit. Ya, dia terjemah di sini melebihi langit. Arduha, terbentangnya, luasnya 7 petala langit. Wal ard, 7 petala bumi. Uiddat ni kalau kita belajar bahasa Arab, pertama dia adalah fi'il madhi. Ya. Verb past tense dia bagi. Fi'il madhi, iaitu telah. Telah apa? Telah siap sedia. Sekarang ni ada tak syurga? Ada. Siapa bagi tahu ada? Allah bagi tahu. Bagaimana cara Allah bagi tahu? Diguna perkataan fi'il madhi dengan tempoh masa yang sudah, telah. Baik, kemudian siapa yang sediakan? Maka di huruf hamzah kat depan tu dibaca dengan dhammah baris depan. Maka perkataan tu dia panggil fi'il bina majhul, untuk tambah imbuhan di. Maka telah disediakan kepada siapa? Kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Sebab tu salah satu minta dengan Allah, ya Allah Engkau jadikan aku dan keluarga aku, ya Allah, anak cucuku, ya Allah, dan kalau boleh sahabat-sahabat aku yang ada ni, ya Allah, orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Tolonglah jadikan kami orang bertakwa, ya Allah. Minta dengan Allah. Sayalah kesimpulan sekarang ni. Saya duduk mengaji dengan syekh saya sampai sekarang.
Syekh saya ni, Syekh Yusof ni, tiap-tiap hari buat online. Kuliah online tiap-tiap hari daripada Lubnan. Sebelum ni beliau datang, dah tak boleh nak datang dah. Tiap-tiap hari, kadang-kadang pagi, kadang-kadang petang, beliau buat online. Jadi setiap kali kita mengaji, pesan, minta dengan Allah. Yang kita usaha je lah. Setakat mana boleh. Usaha datang mengaji, duduk sekejap, buka kitab. Ya, selebihnya minta. Kita nak apa? Ya. Yang ni salah satunya kita nak syurga, minta syurga. Kenapa? Kerana sembahyang yang ada tak cukup untuk bawa kita ke syurga. Nak bayar apa yang ada ni pun tak terbayar dah. Nak bayar kelipan mata, nak bayar hembusan nafas, nak bayar denyutan jantung, nak bayar segala apa yang ada dalam jiwa dan hati kita, roh, segala-gala tak mampu nak bayar dengan apa yang ada. Maka yang ada ni kenapa buat juga? Kerana itu adalah perintah Allah sebagai seorang hamba. Kita buat ajalah. Takat mana yang mampu. Selebihnya yang ganjaran-ganjaran itu minta dengan Allah. Masukkanlah aku ke syurga ya Allah. Masukkanlah ibu bapa aku ke syurga ya Allah. Tolonglah ya Allah. Aku merayu ya Allah. Merayu berapa banyak? Berapa banyak? Jangan berkira lah. Allah tak pernah berkira dia bagi kat kita. Sehingga kita sendiri pun tak boleh nak kira, nak hitung apa yang Allah bagi. Kita yang duduk tengah rasa ni. Ni apa sedang sekarang ni? Rasa sihat. Sekarang ni rasa apa? Rasa boleh bernafas dengan elok, tidak sesak, tidak apa. Berapa banyak dah bernafas? Hembus nafas, tarik nafas, tak tahu. Betapa Allah Ta'ala tidak pernah berkira dengan kita. Sebab tu kita jangan sampai berkira dengan Allah. Ada 100 dah ni, cukup lah dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, dah 100 dah. Banyak dah tu. Jangan berkira. Kalau la ilaha illallah, alhamdulillah dah 100,000, tu baru betul. Ni 100. Kemanalah sangat 100? Berkelik satu hari 100. Tarik nafas, hembus nafas satu hari 100. Kau tak kisah sangat berapa. Tapi kita subhanallah 33, cukup dah. Yang tu yang lepas sembahyang, yang lepas pada itu. Gitulah insya-Allah, jangan berkira dengan Allah. Dan kalau kita tidak berkira dengan Allah, macam pergi masjid, jangan berkira sangat. Dahlah pergi masjid ada waktu-waktunya. Tidak selalu datang masjid ada waktu. Duduklah dulu. Ni dah datang lewat balik awal. Hari Jumaat, minta maaf tuan-tuan ya. Orang duk khutbah. Kita kan, saya ketua khutbah, ada satu tempat yang saya tetaplah khutbahnya. Dah agak lama dah. Kita duk tengah khutbah ni, nampak tu baru berjalan, lenggang duk main telefon. Orang duk khutbah duk berjalan. Ada satu kali saya khutbah, dia main telefon. Dia pun letak kat depan. Saya ni member kat atas ni. Mimbar kat atas ni. Dia duk main telefon kat bawah tu. Bagus juga dia duk soft depan. Bagus, dia datang awal lah maknanya. Saya duduk khutbah, dia main telefon tuan-tuan. Kemudian dia letak telefon, duduk tengok. Oh, jawab pula. Lepas tu duduk gini pula. Saya subhanallah, tapi ialah kita kena jaga adab kan. Kalau kita tegur dia depan-depan, malu dia, jadi kita juga tak beradab. Kita kena, walaupun dia Islam ni, walau orang tu salah sekalipun, kita tetap kena beri keadilan kepadanya. Salah satu keadilan yang kita kena beri kepadanya adalah menjaga maruah dirinya. Contoh kita kata Islam, dia kena nak rotankan. Islam memang kawan tu dah kena rotan. Tapi tak boleh buka dedah aurat dia. Ni yang hukuman sekarang ni, yang rotan sekarang ni, dia buka punggung kawan tu. Kawan tu walaupun memang dia salah, punggung dia ada maruah. Punggung dia ada maruah pula. Diri dia ada, maaf cakaplah, salah pula ada. Diri dia ada maruah, kenapa kita londehkan? Islam tak. Sebab tu kalau dah dia salah pula dia duduk depan-depan ni, saya subhanallah dalam hati tu duduk khutbah. Kenapa saya terasa sangat sampai ingat sampai hari ni? Imam yang duduk main telefon tu imam. Tapi imam muda. Di Bukit Tinggi, Kelang. Sampai hari ni saya teringat. Tapi tak apa, walaupun bagaimana kita tahan. Kenapa? Kita kena jaga diri dia. Dan kalau kita tegur dalam khutbah ni pun, maka kita yang bersalah. Kenapa? Menjatuhkan maruah orang. Gitulah. Tapi dia dah tak ada Jumaat dia hari tu. Dia dikira lalai. Sebab dia duk main batu pun lalai. Apakah main telefon? Apa hukum dia Ustaz? Kalau dalam khutbah tu yang hadir solat Jumaat tu, main handphone lah, apa sebagainya. Yang tu tadilah. Dia dah terkeluar daripada ahli Jumaat pada hari tu. Dia lalai. Kan ada hadis kan, main batu pun lalai. Ni main telefon. Bukan sekali. Letak tengok macam ni, sedap dia ni.
Nanti kita, oi. Cakap tu. Tak ada lah begitu tu. Okeylah, setakat tu dahululah ya. Allah, apa yang nak bagi tahunya apa? Saya nak bagi tahunya apa? Selalu sukar untuk jadi baik. Untuk jadi soleh. Nak jadi soleh tu dah sukar. Nak kekal dalam soleh itu. Nak jadi baik tu satu bab. Nak kekal dalam kebaikan itu, subhanallah, maka minta dengan Allah. Mana tahu dia tu baik? Bila mana dia sudah menjadi orang yang bertakwa, maka dia baik. Mana bukti orang bertakwa tu baik? Allah sediakan syurga untuk dia. Ni. Saya ni baik ke tak baik, Ustaz? Dah jadi takwa ke? Dah jadi orang bertakwa ke belum? Maka siapa orang bertakwa ni apa? Bacalah banyak ayat-ayat Quran tentang takwa. Sebab itulah pada hari Jumaat itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Khatib awal-awal lagi, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kenapa tiap-tiap minggu? Cukuplah sekali sebulan, cukuplah tak tiap-tiap minggu. Dan bahkan menjadi rukun. Kenapa? Untuk pastikan orang yang mendengar pada hari Jumaat itu menjadi suami-suami dan lelaki-lelaki yang bertakwa. Kerana mereka lah yang boleh menyebabkan isteri dan anak-anaknya menjadi takwa. Dan kalau satu keluarga bertakwa, Allah sediakan syurga ni. Akan sediakan? Tidak. Sudah siap sedia. Subhanallah. Seronok kita kalau kita dengar. Sebab tu minta dengan Allah. Minta ni tuan-tuan. Satu, solat hajat. Yang kedua, doa. Pernah tak kita solat hajat untuk jadi orang bertakwa? Yang ni kurang sikit saya dengan tuan-tuan buat. Kita solat hajat sebab apa? Sebab anak nak exam. Apa lagi solat hajat? Sebab nak pergi Mekah kan, solat hajat supaya selamat pergi dan balik. Sepatutnya solat hajat selamat pergi, jangan balik. Takkan tak nak meninggal di Madinah, duduk dekat dengan Nabi. Kuburnya namanya Baqi', Jannatul Baqi'. Balik Malaysia boleh tentu lagi. Oh, tapi kalau cakap ke anak-anak, mama pergi ni, mama tak balik dah. Sudah. Mama yang menangis dulu. Betul. Tapi mintalah dengan Allah, tuan-tuan. Ya Allah, kalau engkau izinkan aku untuk berpijak lagi di bumi Madinah, di bumi kekasihmu, ya Allah, kau ambillah nyawa aku di situ, ya Allah. Ya.